Okey, selamat tengah hari kelas 1 Omega. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, Nevia. Okey, Yanli, terima kasih. Okey, bagus. Okey, so hari ni kita mula pukul 12.30 lah, sepatut pukul 12 kan? Tidak apa, tidak apa. Okey, boleh nampak saya punya paparan, my presentation, boleh nampak tak? Boleh. Boleh juga ya. Okey, bagus. Terima kasih. Dan kalau boleh nampak, apakah tajuk dia? Baca dia punya tajuk. Apa dia tajuk? Struktur biji benih dan fungsinya. Okey, betul. Struktur biji benih dan fungsinya. Dan ini adalah di dalam buku teks ya, pada muka surat 127 ya, 127. Okey. Jadi boleh kita mula sekarang. Mungkin saya akan dalam 30 minit sajalah ya, ataupun kurang daripada itu sebelum saya bagi latihan. Boleh mula ya? Okey. Baik. Okey, kita mulakan hari ini. Tajuk kita masih lagi di dalam topik 4.7 ya. 4.7 iaitu pembiakan di dalam tumbuhan. Okey, pembiakan di dalam tumbuhan. Dan pada minggu-minggu yang lepas, saya sudah terangkan pembiakan tumbuhan ini bermula daripada bunga. Okey, masih ingat lagi? Dan pastikan kamu kenal bahagian-bahagian bunga. Okey, bahagian-bahagian bunga iaitu pada muka surat, kalau kamu masih ingat, saya cuba buka muka surat itu ya. Pada muka surat 120 ya, yang ini. Ya, pada bahagian bunga, pastikan kamu kenal dia punya bahagian jantan untuk bunga dan pada bahagian betina untuk bunga ya. Dan bunga ini bunga raya, dan bunga ini dikategorikan sebagai bunga bisexual sebab dia mempunyai organ jantan. Ya, di sini dia punya organ jantan kalau kamu masih ingat. Dan dia juga mempunyai organ betina. Ini organ betina di sebelah kanan ya, dan organ jantan di sebelah kiri. Ya, pastikan kamu ingat bahagian-bahagian bunga ini. Okey. Dan bahagian betina kita panggil dia sebagai pistil, dan bahagian jantan dia panggil sebagai stamen. Okey. Dan selain daripada bahagian jantan dan betina dalam bunga, ada juga yang kita panggil sebagai ranggi dan sepal. Dan bahagian ini biasanya, ya, bahagian ranggi dengan bahagian sepal ini, dia sebenarnya tidak ada kaitan dengan pembiakan ya. Jadi dia hanya untuk menarik perhatian serangga. Okey. Pastikan kamu ingat ya apa bahagian-bahagian bunga. Kemudian yang kedua ialah pendebungaan. Kita juga telah menerangkan pendebungaan dan apakah jenis-jenis pendebungaan. Ya, ada dua. Yang sebelah kiri ini ialah pendebungaan sendiri dan yang sebelah kanan ini adalah pendebungaan kacuk. Okey, saya juga sudah terangkan ejen pendebungaan ya, iaitu sama ada haiwan ataupun serangga ataupun dia menggunakan angin. Okey. Dan kemudian apakah kelebihan pendebungaan kacuk? Kacuk ni maknanya macam dia bercampur lah ya. Dia punya kelebihan pendebungaan kacuk dan apakah aplikasi dia
di dalam pendebungaan kacuk, dan akhir sekali ialah proses persenyawaan. Ya, saya juga telah terangkan proses persenyawaan ini pada kelas yang lepas. Pastikan kamu ingat. Ya. Dan bunga akan menjadi buah, dan di dalam buah itu ada apa kelas? Di dalam buah itu ada biji, dan biji itu ataupun biji benih itu akan menjadi pokok yang baru. Okey. Dan kita hari ini struktur biji benih dan fungsinya, saya juga ada suruh kamu lukis struktur biji benih kacang hijau, ya, yang di sebelah kiri ini sahaja. Betul tak? Nevia, betul tak? Saya suruh lukiskan di sini kan? Suruh lukis sebelah ini sahaja. Lukiskan di dalam buku latihan. Okey, struktur dan fungsi biji benih, dan juga jadual 4.7 juga saya ada arahkan, saya ada suruh supaya kamu salin bahagian struktur dan fungsi serta lukiskan bahagian struktur biji benih kacang ini. Ya, pastikan kamu sudah buat ya. Baik. Hari ini kita akan tengok apa itu percambahan biji benih. Maksud percambahan biji benih. Kamu kena faham ya, biji benih ini berada di dalam buah. Okey. Selepas persenyawaan, kalau kamu masih lagi ingat video ini, saya akan tunjukkan video yang saya tunjukkan hari itulah ya, masih ingat lagi ya. Okey, saya ulang balik sekejap. Okey. Yang ini masih ingat lagi? Selepas pendebungaan, kemudian persenyawaan, ya. Selepas dia pendebungaan, ya, yang ini pendebungaan, yang ini persenyawaan, kemudian dia akan besar menjadi buah ya. Buah. Dia akan besar menjadi buah. Daripada bunga ini, dia akan membesar menjadi buah. Dan di dalam buah ini ada apa kelas? Di dalam buah ini yang pen warna biru ini, apa nama ini? Dan ini dinamakan biji benih. Ya, dia panggil biji benih. Ini biji benih. Ya, di dalam buah. Dan apa yang terjadi kepada biji benih ini? Biji benih ini apabila dia jatuh di atas tanah dan dia akan bercambah. Bercambah maksudnya dia akan hidup dan akan menjadi pokok yang baru. Dan ini namanya percambahan. Ini namanya percambahan. Okey. Buah ini akan jatuh ke tanah, ataupun buah ini biasanya kalau di dalam hutan, buah ini akan dimakan oleh monyet lah, ataupun akan dimakan oleh binatang-binatang di dalam hutan, betul? Dan apabila buah ini dimakan, biji buah itu mungkin akan dikeluarkan daripada badan dan dia akan menjadi pokok yang baru. Ini namanya percambahan. Ya, masih ingat lagi ya? Yang mula-mula pendebungaan, yang kedua persenyawaan, dan yang ketiga kita panggil dia percambahan. Okey, daripada bunga menjadi buah, dan di dalam buah ada biji, dan biji benih di dalam buah itu apabila jatuh ke tanah akan menjadi pokok yang baru. So hari ini kita tengok apa itu percambahan biji benih. Ya. Percambahan biji benih. Baik. Okey. Kalau kita tengokkan di sini, ini adalah contoh percambahan, dan saya juga ada suruh kamu buat video juga kan. Ada 2 orang yang sudah hantar video, bagus. Saya akan bagi band 6 ya kepada kamu yang dah buat menggunakan hanya biji kacang sehijau sahaja, ya. Okey, kita akan belajar sedikit tentang percambahan biji benih.
ada beberapa perkara yang penting di sini ya untuk pencambahan biji benih. Yang pertama, jenis-jenis percambahan ya. Percambahan yang pertama yang dikatakan sebagai percambahan epigel. Percambahan epigel, maksud dia cotyledon tumbuhan keluar dari tanah. Ini dia punya permukaan tanah. Ini dia punya permukaan tanah dan cotyledon, ya, cotyledon tumbuhan keluar daripada tanah. Ya, ini cotyledon. Bahagian yang besar ini dipanggil cotyledon. Dia keluar dari tanah dan ini dinamakan percambahan epigel. Okay, ini namanya pertambahan epigel. Percambahan hypogel pula ialah cotyledon yang berada di dalam tanah. Ya, kalau boleh kamu tengok dia punya perbezaan di sini. Manakah bahagian cotyledon? Cotyledon ini ialah bahagian yang besar di sini. Ya. Cotyledon ialah bahagian yang besar ini. Ini adalah cotyledon. Ya, cotyledon. Dan cotyledon ini biasanya dia fungsi dia apa kelas? Fungsi dia untuk memberikan tenaga kepada pokok yang baru tumbuh. Itu sebab kacang hijau biasanya rasa manis, betul tak? Kalau kacang biasa, nasi, ya, kita makan nasi, nasi itu ya. Nasi yang kita makan itu ialah sebenarnya biji benih untuk pokok padi. Ya, dan biasanya pada bahagian cotyledon ini, biasanya dia manis. Kenapa dia manis? Sebab dia ada glukos. Dia ada glukosa. Masih ingat lagi glukosa? Dan glukosa ini dia memberikan tenaga untuk pokok supaya pokok ini membesar. Okey? Sebab kalau kamu tengok yang ini ya, kalau kamu tengok yang ini. Ada daun ke tidak ada daun lagi kelas yang ini? Masih ada daun ke tidak ada daun? Siapa boleh jawab? Ada daun ke tidak ada daun? Yang saya tanda soal itu. Ada daun ke tidak ada daun? Siapa boleh jawab? Yang ini. Nombor berapa tu? 1, 2, 3, 4. Nombor 4 ini. Kamu tengok nombor 4 sini. Ini nombor 4. Ya. Ada daun ke tidak ada daun? Ya, tidak ada daun lagi. Kalau kamu tengok dia memang tidak ada daun lagi. Kalau tidak ada daun, boleh pokok ini fotosintesis? Boleh tak pokok ini membuat makanan kalau tidak ada daun lagi? Bolehkah tidak boleh buat? Boleh buat makanan ataupun tidak boleh buat makanan lagi? Ya. Siapa boleh jawab? Tidak boleh buat makanan. Yes, Tiong Yan Li. Bagus. Tidak boleh buat makanan ya. Sebab dia tidak ada daun hijau. Belum ada lagi daun hijau. Ya. Jadi itu sebab cotyledon ini dia menyimpan tenaga. Ya, dia menyimpan tenaga supaya pokok itu besar. Dia besar sedikit sehingga dia boleh keluar daun. Kalau dia sudah keluar daun, barulah boleh dia buat fotosintesis. Masih ingat fotosintesis kan? Dan cotyledon ini pun akan jatuh. Tak perlu cotyledon lagi. Ya. Cotyledon ini bagi dia tenaga. Sekejap sahaja tenaga untuk dia besar. Sebelum daun itu tumbuh. Okey? Ingat ya. Itu maksud dia cotyledon. Right? Kemudian ingat yang ini epigel sebab cotyledon dia keluar. Dia naik cotyledon. Ya? Kalau percambahan hypogel, ini pertambahan hypogel. Dia punya cotyledon berada di dalam tanah setiap masa. Dia tidak keluar. Okey? Ini dia punya contoh lah ya. Hypogel dengan epigel. Percambahan hypogel dan percambahan epigel. Okey. Seterusnya, ini yang last kali, syarat percambahan biji benih. Apakah syarat-syarat dia?
kamu kena ingat. Kena ada 3 syarat ini, barulah biji benih boleh keluar menjadi pokok yang baru. Yang pertama ialah mesti ada air, mesti ada udara dan mestilah ada suhu yang sesuai. Okey, boleh faham ya? Kenapa cahaya matahari perlu atau tidak untuk pokok itu tumbuh baru? Ya? Cahaya matahari dia tidak perlu ya. Dia cuma ada air, udara dengan suhu yang sesuai. Sebab apa? Biji benih ini dia belum ada daun lagi. Kamu masih ingat yang pertama tadi saya tunjuk? Yang ini ya. Yang ini. Dia belum ada daun lagi. Ya, jadi tak perlukan cahaya matahari. Yang perlukan apa? Yang perlukan untuk biji benih itu tumbuh ialah air, udara dengan suhu yang sesuai. Barulah dia akan tumbuh. Okay? Betul atau tidak, kita kena buat eksperimen. Kita kena buat eksperimen. Dan saya hendak kamu buat eksperimen ini sendiri di rumah. Kamu boleh rujuk buku teks, muka surat 129, ya. Muka surat 129, boleh tangkap gambar ataupun buat dalam bentuk video. Saya cuma perlukan kamu sediakan kacang hijau sahaja. Ya. Ada 2 pelajar, 2 murid sudah hantar video kepada saya. Bagus. Itu saya akan kira sebagai projek kamu band 6 tahap penguasaan 6. Tetapi yang lain-lain, saya bagi masa sehingga cuti sekolah, kita buat eksperimen 4.1 ini. Ya, kita cuba buat eksperimen 4.1. Kita gunakan kacang hijau dan kapas, dan bagaimana cara untuk membuatkan dia? Okey. Kena letakkan 4 bekas ya. Kamu kena sediakan 4 bekas, labelkan A, B, C dengan D, dan kamu tengok prosedur di sini ya. Tengokkan semua prosedur dia di sini. Okey. Tidak payah, tidak perlu menggunakan tabung uji, hanya boleh gunakan plastik biasa sahaja. Okey. Bagaimana? Kita nak tengok ya, kita nak tengok sama ada kacang hijau itu tumbuh atau tidak. Okay. Yang pertama macam mana? Yang pertama, kamu letakkan satu di dalam, yang pertama, nanti saya akan bagi arahan ya, saya akan bagi arahan yang bagi simple lah, bagi kamu senang mau ikut. Okay. Yang pertama, kamu letakkan satu kapas di dalam bekas yang sama ya. Di dalam bekas ni ada kapas, satu letak air dan satu lagi jangan letak air. Okey, dan kita tengok mana satu yang akan tumbuh dahulu, kemudian kamu rekodkan. Boleh ya? Boleh buat ini ya. Boleh tangkap gambar ataupun buatkan dalam bentuk PowerPoint pun boleh. Nanti saya akan bagi arahan selepas ini. Okey. Kemudian yang kedua, eksperimen yang kedua, satu kamu letakkan di tempat yang gelap dan satu lagi di tempat yang terang. Kita tengok mana satu yang akan tumbuh. Okey. Kita buat 2 sajalah. Kita buat 2 saja ya. Okey, 3, minta maaf, kita buat 3. Satu di tempat yang gelap dan satu di tempat yang tempat yang terang. Dan yang ketiga, mungkin kita boleh buat satu letak di tempat yang biasa, yang panas, dan satu lagi kamu cuba letakkan di dalam peti ais. Letak dalam peti ais, kita akan tengok mana yang akan tumbuh dahulu. Okey. Nanti saya akan bagikan arahan yang jelas supaya kamu boleh ikut, yang mudah lah ya, supaya kamu boleh ikut. Kamu boleh buat eksperimen ini di rumah. Senang sahaja, hanya gunakan kacang hijau dan bekas, apa-apa bekas plastik
dan kapas, itu sahaja. Okey. Nanti saya akan bagi mungkin dalam 1 minggu ataupun sehingga cuti sekolah bulan 6, ya, untuk kamu buat eksperimen ini. Yang sudah buat itu, yang ada 2 orang pelajar yang sudah buat itu, okey, tidak mengapa. Itu pun saya terima juga sebagai projek kamu untuk band 6. Okey. Saya akan bagi arahan selepas ini. Boleh ya? Cara-cara untuk percambahan. Mana yang bercambah, biji benih mana yang bercambah, biji benih mana yang tidak bercambah. Okey? Itu saya akan bagi kemudian. Alright. Kemudian untuk kerja rumah untuk hari ini, pastikan kamu buat praktif formatif 4.7 muka surat 130 bab 4 ini ya. Hari ini buat di dalam buku latihan. Okey. Praktis formatif 4.7. Kemudian untuk buku kerja pula, ya, buku kerja kamu habiskan muka surat sehingga muka surat 46. Ya, buku kerja habiskan semua hingga muka surat 46. Ya, maknanya sampai sekarang kita sudah habis sehingga bab 6. Okey, ada soalan? Ada soalan? Okey, kalau tidak ada soalan, okey, Yanli tidak ada, bagus. Kalau ada soalan, kamu boleh tanya saya kemudian dalam Telegram. Saya akan bagikan arahan bagaimana cara hendak buat di dalam Telegram. Okey, jadi hari ini latihan dan latihan buku teks, latihan buku kerja, saya akan bagi arahan kemudian di dalam Telegram. Okey. Jadi saya rasa sampai setakat ini sahaja. Bila kita akan jumpa lagi? Kita akan jumpa lagi pada hari apa kelas? Kita tengok jadual sekejap ya. Kita akan jumpa pada hari besok. Ya, besok dan pada hari Khamis. Ya, besok saya akan mula pukul 8.30 seperti biasa. Pada hari Rabu dan pada hari Khamis kita akan mula pada pukul 11.30 pagi. Ya, untuk 1 Omega, ya. Besok pukul 8.30 pagi hari Rabu dan pada hari Khamis kita mula pukul 11.30 pagi. Okey. Kita jumpa besok. Dan jika tidak ada soalan, kita berhenti setakat ini dan cuba siapkan kerja. Saya akan cuba bagi arahan nanti melalui Telegram. Ya. Okay, jika tidak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita jumpa besok pukul 8.30 pagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh keluar sekarang. Thank you. Yanli, thank you. Jumpa besok. Terima kasih, Jason. Bye. Jumpa besok ya. Okey, bye-bye.